pada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu ditanya pada Nabi, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, orang siapa yang taat kepadaku masuk syurga, orang siapa yang ingkar kepada arahanku maka masuk orang termasuk kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu wastifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'an maradatillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang dihormati, silakan tuan-tuan imam, seluruhnya silakan tuan-tuan Bilal, seluruhnya tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita tinggi muka surat 267. Tak silap saya lah. Betul tak? Baik, tajuknya disunatkan mensyarahkan telunjuk ketika bertasyahud tanpa menggerakkannya banyak kali. Kata musannif, qala musannifun ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dar amin. Disunatkan bagi seseorang yang bertasyahud meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Disunatkan bagi orang yang bertasyahud at-tahiyat tu kan, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dalam keadaan jemarinya menghadap ke arah kiblat. Manakala baki jari dikepalkan dengan ibu jari. Manakala baki jari dikepalkan dengan ibu jari. Jari telunjuk pula letakkan di atas ibu jari. Jari telunjuk pula letakkan di atas ibu jari dan kemudian diangkat ketika mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah atas lafaz hamzah. Ketika bertasyahud tanpa menggerak-gerakkannya, kerana hal itu dimakruhkan sebenarnya. Walaupun ada beberapa pendapat lain lah, tapi kita mazhab Syafi'i ini memang makruh lah menggerak-gerakkan. Perlu diketahui bahawa perkara yang diisyaratkan itu adalah jari telunjuk sahaja, bukan jari lain. Yang ditunjukkan tu, yang isyarahkan tu ialah jari telunjuk saja, bukan jari yang lain. Perbuatan mengangkat jari telunjuk itu dilakukan sehinggalah seorang itu bangkit pada rakaat ketiga ataupun sehingga beri salam lah, sehingga beri salam untuk tahiyat akhir. Riwayatkan daripada Sayyidina Ibn Umar berbunyi, kana iza qa'ada fit tasyahud wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada salasata khamsina wa asyara bis sababati. Maksudnya kana adalah ia. Ia siapa? Nabi lah. Iza qa'ada, apabila dia duduk. Fit tasyahud, dalam tasyahud, wada'a yadahul yusra, Nabi meletakkan tangannya yang kiri ala rukbatil yusra, di atas paha yang kiri lah. Letak yang kiri atas yang kiri. Kemudian wa wada'a yadahul yumna, dan letakkan tangan yang kanan ala rukbatil yumna, di atas paha yang kanan. Kemudian wa'aqada salasina khamsin. Kemudian Nabi membuat angka 53 dalam Jawi ataupun dalam Arab lah. Angka tu mesti 53 dalam Arab, bukan dalam Melayu. Sambil wa asyara bisyababati, sambil mensyarahkan dengan telunjuk baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. So persoalannya bagaimana 53 itu? Itu persoalan ni kan. Bagaimana persoalan dengan 53? Dalam kitab Muktamad Fiqh Syafi'i karangan Wabah Zaili pun dia ada sebut jugalah. Di muka surat 290 pun dia ada sebut. Dia kata wa yusannu ayyadda wa yusannu ayyadumma ibham ala masbahati wa akada salasina khamsina wa ayyadaha tahtaha ala tarfi rahatihi. Lama ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhud wa wada'a yadahu yusra ala rukbati yusra wa wada'a yadahu yumna ala rukbati yumna wa akada salasata khamsina wa asyara bisyababati. Gitu. Disnadkan bahawa dia mendempekkan, kan? Ya dhamma ni dempeklah, mendempekkan ibham ni ibu jari ilal mazbahati kepada jari telunjuk ka'akad salasa khamsin seperti angka 3 dan 50, mana 53. Bi ayyadaha dengan bahawa diletakkannya tahtaha di bawahnya ala tarfi rahiyati di atas tepi tapak tangannya lah, ala tepi tangannya ataupun tapak tangannya. Lama ruya Ibnu Umar, kerana ada satu riwayat daripada Ibnu Umar anhuma telah meredha matalakan keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu bersabda, dia kata kana idza qa'ada fit tasyahhud, adalah Nabi apabila dia duduk dalam tasyahud, wada'a yadul yusra, meletakkan akan jarinya tangan yang kiri ala rukbatil yusra, di atas paha yang kiri, wa wada'a yadul yumna, dan meletakkan tangan yang kanan ala rukbatil yumna, di atas paha yang kanan, wa akada salasata khamsin, dan Nabi membuat angka isyarat, kan, 53 wa asyara bisababati, dan Nabi mengisyarahkan dengan jari telunjuk baginda Rasulullah SAW. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Macam tu. So macam mana isyarat 53 tu? Mana dia ada 3 kaul lah, 3 pendapat. 3 pendapat berkenaan dengan isyarah 53. Okay, yang pertama syarah 53 iaitu digenggamkan macam ni. Ni ada 3 kan? Macam ni. Macam ni. Digenggam macam ni lah. Okey. Ni satu cara lah. 53. Ni ada 5 kan. 5 ni 3 kan. Okey, 53 lah. Yang pertama. Yang kedua syarah macam ni je, macam ni pun 53 juga. Tapi tak berapa menepati lah angka 5 tu. Ni 3, ni ada 3, ni 5 lah. Itu yang kedua. Yang ketiga macam ni, didempetkan tu lah. Kan dia kan yusannu yadummu ibham alal mazhabati. Disunatkan bahawa mendempetkan ibu jari kepada jari telunjuk. Didempetkannya tu lah. Dempetkan dia jadi 5 lah macam tu. 5 lepas tu 3. 53. Macam tu. Mana ada 3 cara lah. Ada 3 cara mana untuk 53 itu. Kemudian bila masa kita melihat pada jari itu, ketika ada menyatakan pada ketika asyhadu, ada menyatakan Allah, ada menyatakan pada Allah ilaha illallah, bawang pandang pada jari itu. Mana sebelum tu kita kan pandang tempat sujud, kan, waktu pandang tempat sujud tu macam itulah. Lepas tu ketika asyhadu tu baru kita pandang pada jari telunjuk tu. Sampailah habis macam tu. Sampailah habis. Ataupun kalau kita rakaat yang, kalau kita tasyahud yang pertama, mana tasyahud awal, mana bila bangkit je kita habislah, tak payahlah pandang lagi pada jari tu. Macam tu.
Kalau tasyahud akhir, mana sampai habislah kita pandang. Jadi telunjuk tu, kemudian barulah kita salam. Gitu. Itulah maknanya isyarah 53. Cuma yang paling kuat dia kalau sebut dalam kitab Fathul Muin tu, maknanya didempetkan je tu lah. Dempetkan 53. Okey? Boleh? Tidak tekan akid salasin wa khamsinan. Mana isyaratnya 53. Semaknanya bukan dalam kitab yang kita baca ni je, malah dalam kitab-kitab lain pun, dalam kitab Muqtamad Abul Zulaibi pun dia ada 4 jilid ni pun disebut macam tu. Dalam kitab Fathul Muin pun disebut. Dalam kitab Fiqh Minhaji dalam kitab Minhajut Talibin, kitab Mahali pun ada disebut. Majmu' Syarah Muhazzab pun ada disebut juga berkenaan syarat 53. Seterusnya kalau lihat syarah bawah tu, hadis riwayat nombor 9 kan. Nombor 9, perkara dimaksud dengan 53 ialah menggenggam 3 jari. Jari tengah, manis dan kelengkeng, iaitu dikatakan sebagai angka 3 dalam bahasa Arab. Tengah ni kan, tengah, manis, kelengkeng kan. Tengah, manis, kelengkeng itu dikatakan sebagai angka 3 dalam bahasa Arab. Manakala jari telunjuk dan berjari dipanjangkan sehingga menjadi angka 5. Gabungan antara jari jemari ini seterusnya seakan membentuk angka 53. Seakan membentuk angka 53 dalam Arab, bukan dalam Melayu. Kalau Melayu kan tak jumpa lah 53 tu. Boleh? Alright. Tersebut dalam syarah bawah tu. Baik, kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, muka surat 408 juzuk pertama, dari Ali bin Abdurrahman Al-Muawi menyatakan, Abdullah bin Umar melihat aku bermain dengan batu kelikir dalam solat. Setelah selesai solat, beliau melarangku seraya berkata, lakukan seperti apa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, apakah dilakukan oleh Rasulullah? Dia berkata, kana Rasulullah SAW idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu yumna ala fakhizihi yumna wa qabada asabi'ahu kulluha wa asyara bi isba'ihi allati tali ibham ala al-qiblat wa wada'a kaffahu yusra ala fakhizihi yusra. Maksudnya karena Nabi SAW adalah Nabi SAW iza jalasa fi shalah, apabila Nabi duduk dalam sembahyang, wada'a kafahu yumna, Nabi meletakkan telapak tangannya yang kanan ala fakhizihi yumna, di atas pahanya yang kanan. Di sini sebut paha kan. Kalau tadi sebut rukbataini, rukbah ni lutut, ini paha pula. Wa qabada asabihu, dan Nabi mengqabat. Qabat ni genggam lah. Nabi genggam asabi', jari-jarinya, kulluha semuanya. Wa asyara bi isbi'ahi, dan Nabi mengisyarahkan dengan jarinya allati tali ibham, jarinya yang dekat dengan ibham ni, ibu jari, ilal kiblati, ke kiblat. Wa wada'a kafu yusra, dan Nabi pun meletakkan tapak tangannya yang yusra, yang kiri. Tapak tangan yang kiri ala fahzi yusra, di atas paha yang kiri. Di atas paha yang kiri lah. Macam tu. Cuma yang pada tepat tu bukan setakat paha, di ujung tu lah, ujung paha tu. Sampai pada tahap lutut tu lah. Kalau sebut di sebelum ni, di belakang ni rukbah. Rukbah ni lutut. Rukbatun kan, lutut. Rukbatai ni dua lutut. Fahizun paha. Fahizai ni dua paha. Fahizun paha. Fahizai ni dua paha. Kalau betis, sakun. Sakun mana betis. Rijlun kaki lah. Rijlun adalah kaki. Boleh. Seterusnya, lapan syarat pada hadis ini menunjukkan tidak adanya perbuatan menggerakkan jari banyak kali.
Bahkan ianya menafikan pergerakan tersebut. Dalam hadis ni tak sebut pun berkenaan pergerakan jari. Sebabnya makruhlah kita menggerak-gerakkan jari itu. Cuma dalam mazhab lain ada sebutlah gerak jari itu, jari kanan gerak daripada kiri kanan. Kiri kanan tu ada sebut dalam mazhab lain. Tapi kita dalam mazhab kita Syafi'i ni maknanya hanya statik macam tu jelah. Tak adalah nak gerak terangguk-angguk. Ada separuh tu kadang terangguk-angguk kan macam tu. Dalam kitab yang Fathul yang Mahathir Jul tu pun dia sebut makruh. Dia sebut makruh menggerakkan. Mengangguk-anggukkan tu makruhlah menggerakkan tu dalam disebut dalam oleh Ustaz Mahathir dalam kitabnya Menjawab Kekeliruan Ummah. Menjawab kekeliruan ummah. Baik. Seterusnya pada masa saya lapas hadis yang berbunyi menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk dan ibu jari adalah jelas seperti mana yang disyaratkan oleh hadis yang menceritakan tentang angka 53 sebagaimana yang telah pun kami sebutkan. Jadi menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk dan ibu jari lah. Menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Jelas seperti mana yang disyaratkan oleh hadis menceritakan bahawa terdapatnya angka 53 sebagaimana yang telah pun disebutkan. Angka 5 dia sama ada kita nak ke ujung ke ataupun ke pangkal sikit lah. Ibu jari tu pangkal sikit dengan jari tunjuk tu. Yang penting ada rupa 53 lah. Ataupun buat macam ni. Ada menyatakan buat macam ni. Buat macam ni pun 53. Mana ada 5 sini. Ada 5 sini. Lepas tu ada 3. Pun jadi 53 juga. Macam tu. Boleh lah. Yang penting ada rupa 53. Gitu. Baik. Seterusnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Numair bin Khuzai. Berbunyi ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'an zira'uhu yumna ala fahizil yumna rafi'an isba'ahu syababata qad hanaha syai'an. Maksudnya aku melihat Rasulullah SAW meletakkan lengan tangannya di atas paha kanan. Aku melihat Nabi wada'an zira'ai. Zira'ahu, zira' ni mana lengan lah. Lengan yumna yang kanan. Ala fahzil yumna, di atas paha yang kanan. Rafi'an isba'ahu. Hal keadaan dia mengangkat jari telunjuk. Kan? Dan membengkok sedikit. Angkat jari telunjuk dan dibengkok sedikit. Angkat, itu ada bengkok pula sikit lah. Hanya tu. Ini ada satu riwayat juga. Daripada Numair bin Al-Khuzai macam tu. Okey, nombor 11. Apa ni sebut? Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Huzaimah dan seterusnya lah. Ia adalah sahih dan terdapat pula hadis-hadis lain tidak menyebutkan adanya menggerakkan jari telunjuk yang menguatkan keterangan daripada hadis yang menganjurkannya. Malik bin Numair Al-Khuzai adalah perawi yang siqah. Siqah ni mana orang yang boleh dipercayai lah. Siqah. Siqah ni istilah dalam ilmu mustalah hadis. Siqah kan, dhabit kan. Itu istilah-istilah terdapat dalam ilmu mustalah hadis. Dia nak mantap belajar hadis ni kena belajar mustalah hadis, pembagian-pembagian hadis. Apa itu dikatakan sanad, apa itu dikatakan matan, apa itu dikatakan perawi, apa yang dikatakan hadis sahih, apa dikatakan hadis hasan, apa dikatakan hadis hasan sahih, apa dikatakan hadis mutawatir, apa yang dikatakan hadis ahad, apa dikatakan hadis marfu', apa dikatakan hadis mauquf, apa yang dikatakan hadis maudhu', alif lemah kan, ada pasukan maudhu', ada dhaif, hadis mu'an'an, hadis mauquf dan macam-macam lagi lah.
pembagian hadis. So kalau nak mantap hadis ni kena belajarlah ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis. Ini tak ada mengaji ilmu mustalah hadis kan? Tak ada. Banyak kalau kita ni belajar hadis terus. Dia tak belajar ilmu mustalah hadis. Sepatutnya kalau kita nak belajar hadis ni, dia kena belajar mustalah hadis lagi. Ilmu belajar mustalah hadis, ilmu rijal hadis, kan? Ilmu jarah wa ta'dil, itu berkenaan dengan hadis. Barulah kita mantap berkenaan pengajian hadis. Macam tu. Baik. Saya pun tak mantap pengajian hadis. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair berbunyi, anna Rasulullah kana yushiru bi usbihi iza da'a wala yuharrikuha. Sesungguhnya Rasulullah mengisyarahkan jarinya ketika berdoa dan baginda tidak menggerak-gerakkan. Sesungguhnya Nabi mengisyarahkan jari ketika berdoa dan baginda tidak menggerak-gerakkannya. Adapun dalil menegaskan bahawa Rasulullah SAW tidak mengisyarahkan jarinya semenjak awal tasyahud, tetapi ketika mengucapkan syahadah adalah banyak. Antaranya ialah hadis Wail bin Hujr yang berbunyi adalah Rasulullah SAW meletakkan lengan kanan di atas paha yang kanan, lalu baginda menggenggam jari, membuat satu lingkaran, kemudian mengangkat jari telunjuk. Membuat satu lingkaran. Okey, nombor 13 bawah. Sebagai orang menyangka bahawa tahlik membuat lingkaran itu maksudnya menggerak-gerakkan telunjuk bagi membuat semacam lingkaran. Padahal perkara yang sebenarnya tidak sebagaimana didakwa. Membuat lingkaran itu maksudnya menjadikan jari tengah dan ibu jari semacam lingkaran, lalu mengisyarahkan dengan telunjuk. Dalam keadaan ini telunjuk tidak dituntut untuk digerakkan. Itu maksud lingkaran tadi. Bukan maksud lingkaran tu pusing lingkaran tu, tak ada. Maksud lingkaran tu jari jari mana, ibu jari ni dengan jari apa? Betul tak? Jari tengah kan? Membuat lingkaran itu maksudnya menjadikan jari tengah dan ibu jari. Macam tu. Jari tengah dan ibu jari semacam lingkaran. Macam tadi dah. Kan 53 syarat 53 tadi kan? Lalu mengisyarahkan dengan telunjuk. Isyarahkan dengan telunjuk. Macam tu. Dalam keadaan telunjuk tidak dituntut untuk digerakkan. Untuk digerakkan. Tak dituntut. Itu maksud dengan lingkaran itu. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian orang. Maksud lingkaran tu dipusing-pusing, tak tahu benda dipusing, tak tahu lah. Pusing apa tak tahu gitu. Tak tahu lah benda yang dipusing-pusing tu kan. Macam tu, pusing macam gasing ke, macam tu. Macam tu. Kan? Itu kadang pemahaman masing-masing lah macam tu. Baik. Manakala lafaz Ibn Hibban dalam sahihnya muka surat 272 juzuk ke-5 berbunyi, baginda menggenggam jari manis dan jari kelengkeng, kemudian menghimpunkan ibu jari dan jari tengah, serta mengangkatkan jari yang berdekatan dengannya telunjuk, seraya berdoa dengan mengisyarahkan. Serta mengangkat jari yang berdekatan dengannya, maknanya telunjuk, saya berdoa dengan mengangkatkannya. Macam tu. Cuma lafaz Arabnya dia tak sebutlah, dia jawi terjemahan je. Di samping itu, jari telunjuk juga dikenali dengan penyaksian. Jadi tunjukkan dikata penyaksian, syahadah. Sebabnya adalah apabila manusia mengucap syahadah, dia mensyarahkan dengan jari telunjuk kan. Rasulullah sendiri ketika melafaz asyhadu, asyhadu dan Allahumma ishhad. Allahumma ishhad. Baginda suka mensyarahkan dengan telunjuknya. Sebabnya kalau orang syahadah kan dia telunjuk macam tu. Asyhadu an la ilaha kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita nak syahadahkan orang lah. Kita nak syahadahkan orang. Tuan pun boleh syahadahkan orang. Tak kisah kalau ada orang masuk Islam kan, nak pergi pejabat agama pun lambat, leceh dan sebagainya, terus syahadahkan je. Lepas tu pergi buat penjama untuk daftarkan
daftarkan Islam, dah masuk Islam. Macam tu. Transmisi datang menjabat agama untuk syahadah. Imam pun boleh syahadah sendiri. Kalau ada orang sini kan dia dah minat pada Islam lah, nak masuk Islam, macam tu boleh syahadahkan teruslah. Cuma imam tak dapat allowance lah. Tak ada allowance kan. Kalau nikah orang boleh ada allowance kan, betul tak? Ni syahadah orang tak ada allowance dah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, ya tuan, gitu. Okey. Dapat pahala lah. Mana kita dapat orang kata pahala besar lah. Tarik dia kan, tarik kira daripada non-Muslim kepada Islam. Banyak sekali orang masuk Islam. Sebahagian ukhuwah dakwah tu boleh katakan dalam setiap minggu adalah orang syahadah. Dan setiap minggu ada paling tak 2-3 orang, ada kadang 4 orang. Ada masa kadang-kadang hari-hari ada orang syahadah masuk Islam. Tentu. India ada, China ada, Iban ada, Karazan ada, Sabah ada, Sarawak ada kan. Tujuan masuk Islam tu kita tak tahulah kita dah. Kita niat baiklah, kita sangka baiklah dalam Islam. Sebab ada yang kadang-kadang masuk Islam pun kerana nak kahwin ada juga. Sebab kan nak kahwin masuk Islam kan. Ada yang macam tu. Ada masuk Islam tu disebabkan oleh kesempitan hidup. Bila dengar masuk Islam ni kau dapat allowance, kan ada allowance. Masuk Islam ada allowance lah. Dia ada allowance bulanan dia. 250 allowance bulanan dia. Selama 2 tahun lah allowance bulanan dia. Macam tu. Lepas tu dia akan dapat 2,000 syahwati daripada MAIS lah. 2,000. Dia akan masuk transfer account. Cuma kadang-kadang lambik, kadang copet. Kadang ada lambik tu bongih dia. Lambik dapat bongih dia. Macam tu. Pepok datang menjabat agama. Kata tak rapat ni kan. Sabarlah dulu kan je tu. Bukan duit kita kan. MAIS punya tu pulang kerja lah. Kita dah daftarkan tu, dah hantar ke MAIS. Kan pulanglah ke MAIS, dia nak bagi bila. Kita hanya follow up bila tu. Kemudian untuk mualaf bawah 5 tahun pula, dia bukan mualaf bawah 5 tahun. Dia ada dapat allowance bulanan 250 tadi kan. Selama 2 tahun kan. Lepas tu dia dapat 2,000 kan, syahwati tadi kan. Lepas tu dia nanti ada macam duit segera. Duit bulanan segera lah. Maksima 100 je. Yalah, segera. Setiap bulan ada. Duit segera. Mana dia nak cepat lah, memang tak ada duit tu kan. Datang lah tu. Kan. Macam-macam lah alasan dia nak minta tu. Kata kad dia hilang lah. Kadang IC hilang lah. Kadang motor rantai tercabut lah, jadi nak pakai duit. Kadang datang sini naik taksi lah, naik Grab, nak bayar duit Grab lah. Macam-macam lah alasan itu. Dia nak dapat duit segera tu. Macam tu. Ialah peti cash. Maksima dah 100 saja. Kadang dia datang awal bulan dia dapat dia nak RM50. Hujung bulan kan RM50 lagi nak macam tu. Tak tolak. Tolak tu yang 2 tahun tu. Ya serah. Duit segera nama dia. Lepas tu ada lagi lah bantuan lain, bantuan macam perumahan ke, dia nak repair rumah ke adalah, tapi itu atas MAIS lah. Dia adalah orang kata maksima minimalnya contohnya 10,000, 50,000 kan, 20,000 lah. Macam tu dia nak repair rumah dia ke, ataupun dia ada kes perubatan ke, bantuan pelajaran ke, ada lah. Ada bantuan pelajaran dia. Perubatan ni ada. Kojo? Maksudnya tak faham. Kita tak sediakan kerja, dia kena usaha cari kerja. Kita tak ada sediakan kerja, dia lah kena usaha cari kerja. Macam tu.
Tu allowance nikah pun ada juga, ada. Syarat dia nikah lah. Nikah pun dah dapat allowance tu. Adalah allowance dia. Allowance pernikahan kan nama dia. Macam tu. Tapi kalau imam syahadah kan tak ada allowance. tak ada. Tak ada allowance. Kecuali atas nama NGO. Contohlah imam ada satu NGO. Jadi imam tarik seorang non-Muslim masuk Islam. Mana NGO tu akan dapat 200 atas nama NGO. Macam tu. NGO atas nama individu tak adalah. Okey. InsyaAllah. Apa mana dia? Dah hilang dah. Baik, di samping itu jadi tunjuk juga dikenali dengan penyaksian kan? Syahadah kan? Sebabnya adalah apabila manusia mengucapkan syahadah, dia bersyarahkan dengan menggunakan telunjuk tersebut. Nampak? Rasulullah SAW sendiri ketika melafazkan asyhadu ataupun Allahumma ishhad, baginda suka mensyarahkan dengan telunjuknya. Dalam Sahih Muslim muka surat 890 juzuk kedua, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa Rasulullah SAW berdoa selain bersyarah dengan jari telunjuknya. Baginda mengangkatkan ke langit dan menurunkan ke bawah. Mana Nabi pun ada mengangkatkan ke langit dan menurunkan ke bawah sambil mengucapkan asyhadu Allahumma ishhad sebanyak 3 kali. Ni ada satu hadis lah. Daripada Sayyidina Jabir. Mana Rasulullah berdoa seraya bersyarah dengan jari telunjuknya, baginda mengangkat ke langit dan menurunkan ke bawah sambil mengucapkan asyhadu Allahumma ishhad sebanyak 3 kali. Kemudian dalam Sunan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW mensyarahkan jari telunjuknya ketika mentauhidkan Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, iaitu ketika menetapkan tauhid dengan lafaz la ilaha illallah di dalam syahadah. Nabi mensyaratkan jadi tunjuk ketika mentauhidkan Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi, iaitu ketika menetapkan tauhid dengan lafaz la ilaha illallah di dalam syahadah. Macam tu. Sebabnya bila syahadah tu kita inilah, kita angkat jari kan macam tu. Tak angkat jari pun tak apa juga, boleh juga. Cuma ada orang masuk Islam ni kadang-kadang memang dia dah lancar. Dia dah lancar asyhadu tu, dia lancar. Ada separuh ni memang tak lancar langsung. Bila tak lancar tu yang kita kena ajar dia satu-satu tu. Tak boleh kita baca terus asyhadu alla ilaha illallah. Ucap asyhadu alla ilaha illallah. Memang tak dapat dia ikut dia dah. Tak dapat dia ikut dia kan. Sebab dia memang tak mahir lah. Dia tak pernah mengucapkan benda tu. Jadi bagi tak mahir ni kita kena buat satu-satu. Asyhadu, kemudian diikutlah asyhadu. Allah, diikutlah Allah. Illallah, kan? Asyhadu alla ilaha. Ada atur lagi. Ilaha, dia pun ikut ilaha. Illallah. Illallah diikut. Wa asyhadu, diikut itu. Anna, dia pun ikut anna Muhammadan, dia pun ikut Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Mula lopeh. Kotakkan tak lopeh dia tu. Tak lantai dia. Sebab dia memang tak boleh kan, lidah dia tu. Apalagi kalau non-Muslim ni lidah itu memang koreh kan. Chinese ke India kan, kadang memang lidah tu keras. Memang susah lah dia nak menyebut tu. Bacaan Fatihah pun kadang-kadang susah dia nak sebut. Kadang dah lama masuk Islam tu. Bila kita semua ucapkan, boleh-boleh lah lidah tu nak baca, dia nak mengeluarkan huruf tu. Susah macam tu. Susah bagi dia kan. Tuan faham sendirilah. Ya? Mana? Ada tak faham? Kita lah yang kena memahamkan dia. Kita lah kena memahamkan. Ada yang kadang-kadang dah masuk Islam lama, tapi disebabkan dia tak mengamalkan Islam, kita kenalah syahadahkan dia semula. Syahadah balik. Gitu. Ajar Fatihah balik. Sebab kadang-kadang dah masuk Islam, lepas tu dia sibuk dengan dunia dia saja. Dia tak ikut pengajian, tak ikut kelas, semua tak ada.
Kadang-kadang kat dompet kita pun kita tak tahu dia ni mu'allaf. Bila kita tahu bila meninggal. Bila meninggal waktu mu'allaf. Sebab apa? Budak pejabat kamu datang. Azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Baik, sampai situ dah tadi ni. Kemudian soalan hari itu kan berkenaan selawat kan? Siapa tanya itu selawat lepas azan kan? Betul? Okey, selawat dengan azan ni sunat. Nah, sunat disebut dalam kitab ni ada beberapa perkara yang sunat. Ketika azan, pertama qiyam, berdiri. Kedua, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ketiga, at-taharah, suci. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang keempat, al-bulugh. Bulugh ni balik. Kemudian yang kelima, al-adalah, adil. Adalah mana adil? Yustahabu ayyakuna muazzin adlan za siyanah fi dinihi wa mur'ah wal khalqi. Sunatkan bahawa muazzin itu orang yang adil.
Maksudnya yang punya memelihara akan agama dia dan maruah dirinya. Maksud adil. Kemudian wasaitu husnul saut. Kemudian orang muazzin itu ialah orang yang suaranya merdu lah. Suara yang baik. Syadidus saut wa rafi'i. Sunat orang muazzin ni suara yang baik lah, suara merdu kan, sehingga boleh menarik orang datang ke masjid. Kalau suara muazzin kan macam mana tak jelas kan. Garau ya kan, orang pun takut nak datang kan. Kan bongi ya, azan bongi ya. Orang pun nak datang pun dah tak jadi datang. Macam tu. Kemudian al-basar. Al-basar maksudnya basiran liya'riful awqat, dia kata. Mana basar ni melihat. Disunatkan bagi muazzin itu ialah basiran, melihat, supaya dia mengenal akan waktu solat. Dan makruh bahawa ada di buta. Makruh buta. Tapi pada zaman Nabi pun ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Umi Maktum. Kan? Dia buta. Tapi dilantik juga sebagai muazzin Nabi kan. Kemudian iltifat. Iltifat maksudnya disunatkan muazzin itu bahawa berpaling dengan tengkuknya, tidak dengan dadanya, yaminan ke kanan ketika mengucap ayatul solah, dan wayasidan ke kiri ketika mengucap ayatul falah. Kemudian tertil. Yang ke-9 tertil. Yusannu tatil kalimatul azan. Sunatkan tertil ketika mengucapkan kalimah azan. Itu antara ringkas. Kemudian tarjih. Sebut tarjih muka surat 189. Tarjih. Tarjih itu mana saja bang? Disunatkan tarjih bagi dengan azan, dengan bahawa didatangkan muazzin tu dengan syahadah secara sirran qabla ayyatiya bihima jahran. Sunatkan muazzin tu dengan mengucap dua kalimah syahadah secara sir sebelum bahawa didatangkan dengan mengucap secara syahadah dengan secara kuat. Mana baca perlahan dulu, lepas tu baru diangkat suara lah. Kemudian taswib. Taswib ni maknanya ketika azan subuh kan. Azan subuh, maka muazzin akan berkata as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Terus taswib lah. Biasanya untuk subuh. Dihususkan taswib dengan subuh kerana nak mengejutkan orang yang tidur. Tidur daripada malas dengan sebab tidur. Sebabkan tidur je dia malas nak bangun. As-salatu khairum minan naum. Mana sembahyang tu lebih baik daripada tidur. Bukan tidur lebih baik daripada sembahyang. An-naum khairum minas solah. Kan ada terbalik pula. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Dia pula jawab an-naum khairum minas solah. Dia kata tidur lebih baik daripada sembahyang. Tak betul itu. Baik, kemudian muazzinani, kan, disunatkan menentukan dua muazzin bagi masjid al-jamaah, bagi masjid yang besar, dan masjidil jamaah. Wa yu'azzanu wahid lisabi masalan qabla al-fajri. Diazankan seorang bagi subuh, contohnya sebelum fajar. Wa akhar ba'dahu, dan yang lainnya, yang nombor dua selepas daripadanya. Selepas, mana sebelum dan selepas fajar. Mana sebelum fajar seorang muazzin, lepas itu selepas fajar seorang muazzin lagi. Kenapa? Kerana berlaku itu pada zaman Nabi. Kerana Nabi berkata innal bilal yu'azzin bil lail fakulu washrabu hatta yu'azzin ibnu Umi Maktum. Sungguhnya Bilal muazzan dia pada malam, maka hendaklah kamu makan dan minum, sehingga azanlah oleh Abdullah ibnu Umi Maktum. Kemudian yang ke-13, insat wal ijabah. Sunat bagi orang yang sami', orang yang mendengar azan, al-insat. Insat ni mendiam.
Wa mutaba'ah li istima'il kalimatil tauhid, dan juga mutaba'ah mengikut dengan mendengar kalimah tauhid wa syahadah, dengan syahadah tadi. Kan kita contohnya sebut ayat solah kan, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billahil alim azim. Itu yang kita lawak. Gitu. Mana ada jawapan lah. Bila sebut azan tu adalah jawapan daripada kita. Tak adalah kita diam aja. Gitu. Itu yang ke-13. Panjang ni kalau nak baca sesuatu ni, huraian ni panjang. Kemudian 13, as-salah ala nabi wa du'a lahu. Salat atas Nabi SAW dan berdoa baginya. Usannu likulli muazzin wal sami' wal mustami' wal mukim ayusalliya ala Nabi SAW bisautil muhaffif. Disunatkan bagi setiap dari muazzin dan orang yang mendengar dan orang yang didengarkan dan orang yang mukim, bahawa dia berselawat atas Nabi SAW bisauti munkhafif, mana dengan suara yang rendah, selepas azan. Wa yasirullah lahu wasilah, dan meminta kepada Allah Ta'ala wasilah dan mendoakan baginya Nabi. Ba'da intiha minal azan, sesudah selesai daripada azan. Wa ba'da fasil qasim, dan sesudah perceraian yang pendek. Selepas ada perceraian pendek. Kenapa ada perceraian pendek? Hatta la tasbihah solah ala Nabi sallam juz'an minal azan, supaya tidak jadilah solat atas Nabi itu satu juzuk daripada azan. Supaya tak jadilah solat atas Nabi itu, selawat atas Nabi itu satu juzuk daripada azan. Lamma rahu Abdullah bin Umar bin As, kerana hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin As, anahu sami'a Nabi sallam, bahawa sesungguhnya dia telah mendengar Nabi sallam yaqul, berkata, iza sami'tumul muazzin fayaqulu mislu ma yaqul. Apabila kamu mendengar muazzin, maka hendaklah kamu berkata seumpama apa yang dia kata. Summa sallu alayya, kemudian selawat oleh kamu atasku. Fa inna man shalla alayya salatan, maka sesungguhnya barang siapa yang selawat atasku akan sebagai satu selawat, sallallahu alaihi bi asyara, maka Allah Ta'ala akan berselawat atasnya dengan 10 kali selawat. Summa sallallahu li wasilah, kan mintalah oleh kamu akan Allah Ta'ala akan wasilah bagiku. Wasilah ni mana jalan kan, wasilah bagiku. Fa innaha manzilatun minal fil jannah, maka sesungguhnya manzilah itu ataupun wasilah itu manzilatun, satu tempat fil jannah, dalam syurga. Dalam syurga. la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, dan tidak sepatutnya ia kecuali bagi hamba di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa arju an akuna ana ahwa, dan aku berharap aku seumpama dengan dia. Wa arju an akuna ana ahwa, dan aku harap aku termasuk daripada yang dimaksudkan dengan wasilah itu. Aku harap aku adalah yang wasilah itulah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku harap bahawa aku adalah dia yang wasilah itu, yang dapat wasilah. Paman sa'ala li wasilah halat lahu syafa'ah, maka barang siapa minta bagiku wasilah, halat lahu syafa'ah, halal lah baginya syafa'ah, mana dia boleh mendapat syafa'ah lah, dia boleh dapat syafa'ah. Boleh? Itu ada riwayat daripada Imam Muslim, Abu Daud. Halat mana halat? Wajabat lahu wa istahaqqaha, dia kata. Maksud halat lahu syafaati yaumil qiyamah tu, halat lahu syafa'ah, halal baginya syafa'ah itu maksudnya wajib. Halat bermakna wajibat, ada wajib baginya syafa'ah ku pada hari kiamat. Okey. Waruya Jabir, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW qala, man qala hina yasma'u nida, barang siapa yang berkata ketika mendengar akan nida. Nida ni azan lah. Nida kan azan, seruan kan azan, nida kan seruan. Maka naklah dibaca Allahumma rabbaha
zi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'asu maqamal mahmud allazi wa'adah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halat tadi maksudnya apa? Wajabat. Gitu. Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Mana wajiblah baginya syafaat aku pada hari kiamat. Itu yang ke-14. Kemudian yang ke-15, apa yang sunat lagi untuk azan? Doa. Okey, dan doalah tadi contoh. Habis. Banyak ada huraian lagi lah. Okey. Wallahu alam. Bis. Tarjih. Okey. Tarjih. Asyhadu. Kan disebut yustahabbu tarjih bil azan wa huwa ayatiya muazzin bi syahadataini. Disunatkan tarjih dengan azan dengan bahawa didatangkan oleh muazzin dengan dua syahadataini sirran secara sir qabla ayatiya bihima jahran, sebelum didatangkan dengan keduanya secara jahar kuat. Gitu. Ya. Dengan berkata dengan dua syahadah dengan suara yang munkhafif, dengan suara yang rendah, summa yarji bihima sautah, kemudian diangkat keduanya dengan suaranya. Di annahu sabata zalika fi hadis ya Abi Manzarah, kerana benda ini sabit demikian dalam satu hadis daripada Abi Manzarah. Wa fihi summa ya'udu yaqulu asyhadu an la ilaha wallahu alam. Itu sajalah penambahan yang dapat. Okey, lagi. Bencana COVID. Ada menyatakan, orang kata diamlah kamu di rumah. Diamlah kamu isbit fil bait. Diamlah kamu di rumah. Wallahu alam lah. Ada orang kata macam tu, tapi tak jumpa lagi lah kitab dia. Nak kena tengok, carilah kitab dulu, kan? Ataupun uskut fil bait, diamlah kamu di rumah. Kan dia tak benarkan keluar ketika COVID. Jadi muazzin berkata uskut ataupun uskutu fil bait, diamlah kamu di rumah. Ataupun usbut, sabata pun diam juga, tetap juga. Bahasa Arab ni banyak kalimat-kalimat dia berkonsumer. Macam tu. Dah apa tadi Yang tadi lah maksud apa tadi? Muka surat 271. Nanti kat atas berdasarkan. Seperti itu. Allah alam. Habis ada soalan lagi? Tadi yang lafaz sebelum syahadah tu, kalau tak dapat niat tengah mulut pakai hati boleh ke? Berarti tak adalah, tak dapatlah punya pahala sunat tu. Dia kena lafazkan secara perlahan dulu. Kena sir diperlahankan dulu. Perlahan, lepas tu barulah yang azan kuat tu. Macam tu. Dengarlah orang dengar ayatlah, tapi tak adalah kuat sangat, slow je. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Lepas tu asyhadu an la kan, dia sikit kuatlah gitu. Kita katakan tarjih. Memang adalah kitab-kitab fiqh memang ada sebut tarjih ni. Banyak kitab bukan tarjih ni. Habis lagi sikit lagi dah. Lepas istighfar ayat qayyum waktu bilal. Boleh dua-dua. Boleh. Dua boleh Boleh. Boleh hayal qayyum
Boleh hayyul qayyum. Kalau hayal tu dia jadi pada naat ataupun sifat pada yang sebelumnya. Kalau hayyul tu makna dia ada takdir mubtada yang dihazafkan. Dia ada mubtada yang dihazafkan, dibuang. Tu yang jadi hayyul qayyum tu. Jadi hayyum tu dia jadi khabar dia. Mubtada'nya dah dibuang, dihazafkan, maka dia tu dibaca hayyun. Mana khabar? Khabar kan kena beri depan. Khabar dia khabar, setiap khabar dia kena marfu'. Tu kan beri depan. Kalau kita hayal tu dia akan jadi naat atau sifat yang pada kalimat sebelumnya. Betul tak? Boleh dua-dualah nak hayal, boleh, jangan bergaduh sudah. Kadang jadi isu tu. Ya, jadi isu lah benda tu. Allah, hai. Benda macam tu pun nak jadi isu. Tokak lah dia. Ya kayu. Boleh dua. Kalau rajin buka lah. Kalau rajin buka, orang kata dalam internet, cari yang bahasa Arab punya. Jangan buka internet bahasa Melayu, minta jumpa dah. Internet bahasa Arab. Kata. Kenaan pembahasan hayal qayyum kan. Kaifa yaqulu izana kan. Fi lafzi astaghfirullah kan, hayal al-marfu al-mansub gitu. Carilah bahasa Arabnya. Saya rajin buka yang bahasa Arab ni. Kadang benda tu dalam bahasa Melayu tak jumpa pun, masalah tu tak settle. Tak jumpa masalah tu selesai, kena buka web bahasa Arab baru jumpa masalah tu. Dapat penyelesaian dia. Tak jumpa. Okey habis ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalihan wa alam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsirah. Wasyana fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu